Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, berjumpa lagi dengan Cikgu Hana pada hari Selasa dengan subjek pendidikan seni visual. Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, jom kita tengok video terlebih dahulu. Awak dah tengok kan video sebentar tadi? Menarik tak? Menarik kan? Jadi apa kena-mena video yang cikgu tunjukkan dengan kita nak belajar hari ini? Okey, video tersebut cikgu tunjukkan lebih kepada ruang. Jadi tajuk kita hari ini ialah ruang. Okey, ruang adalah jarak di antara beberapa objek. Perasan tak? Dalam video yang cikgu bagi tadi, contohnya lukisan yang pertama terdapat lebih daripada satu objek. Kalau ada satu je objek, contohnya buah apel. Hanya semata-mata kamu lukis buah apel. Jadi itu bukan ruang. Ruang dia perlu ada lebih daripada satu objek. Okey? Contoh tadi gambar yang pertama yang dilukis dalam video yang cikgu tunjukkan tadi ada seperti jambatan atau titi yang dilukis. Selepas tu ada tiang elektrik, ada rumput-rumput. Dah lebih daripada satu objek. Titi satu objek. Tiang elektrik objek yang kedua, rumput objek yang ketiga. Nampak dah lebih kan? Okey, apabila terdapat dua objek atau lebih, jarak di antara objek tersebut dipanggil sebagai ruang. Okey, jom cikgu tunjukkan lagi. Cantik tak gambar ni? Cantik kan? Okey, ini adalah lukisan tau. Tapi nampak seperti gambar hidup, betul tak? Okey. Nampak tak di sini dalam gambar ini ada lebih daripada satu objek. Okey. Bila lebih pada satu objek, jarak di antara setiap objek ini adalah ruang. Okey, nampak tak jarak daripada but ni dengan but dengan orang, itulah yang dipanggil ruang. Okey, sebenarnya ruang ini sentiasa ada di sekeliling kita. Cuma kita mungkin tak perasan, mungkin tak ambil tahu sebelum ni. Okey, ruang akan jelas kelihatan apabila terdapat saiz. Bila ada saiz yang besar, ada saiz yang kecil, jadi kita akan nampak ruang tu. Rupa, warna, kalau warna hitam putih je macam tak menarik je kan. Tapi bila ada warna yang pelbagai macam dalam gambar ni kan, matahari ni warna kuning, but ni ada warna biru, ada warna merah, ada macam warna hijau sikit. Jadi menimbulkan elemen ruang itu lagi. Ruang ni sangat penting dalam penghasilan karya seni bagi menimbulkan kesan yang menarik. Okey? Kita teruskan. Okey, dalam ruang ini terdapat dua jenis ruang. Yang pertama, ruang fizikal ataupun kita panggil ruang nyata. Selepas ni cikgu akan sebut ruang nyata. Okey, dan ruang yang kedua ialah ruang ilusi. Ruang nyata dan ruang ilusi. Jom kita belajar dahulu yang pertama, ruang nyata. Ruang nyata kebiasaannya wujud pada alam semula jadi atau buatan manusia. Okey, ini adalah contoh ruang nyata alam semula jadi. Okey, nampak tak? Okey, pokok kelapa setiap ni ada jarak masing-masing. Ini adalah ruang tau. Di mana-mana pun ada ruang. Tapi ini cikgu tunjukkan ruang bagi alam semula jadi. Bestnya kalau dapat pergi pantai. Best tak? Nampak tak cantiknya? Okey, ini alam semula jadi.
Okey, seterusnya, okey, ni cikgu bagi contoh lagi ruang nyata yang lain. Ini ruang nyata alam semula jadi lagi. Nampak tak air terjun, kita boleh nampak bukit bukang, gunung ganang dan ada air terjun dan sebagainya. Menarik kan? Okey, ini adalah ruang nyata. Okey, selain itu ruang nyata juga kita boleh tengok pada buatan manusia. Okey, buatan manusia. Nampak tak bangunan merupakan buatan manusia. Ni dekat mana? Dekat Melaka kan? Okey, bangunan-bangunan ni, okey, ini adalah buatan manusia. Nampak ni, ini pun river cruise ni pun buatan manusia. Okey, jadi ini adalah ruang nyata bagi buatan manusia. Ini pun ruang nyata. Okey, ruang nyata macam cikgu cakap tadi sentiasa ada di sekeliling awak. Di ruang tamu awak, di ruang makan, ruang bilik tidur, semua adalah ruang nyata. Ruang yang kita dapat rasa sendiri. Okey, nampak ini ruang tamu awak kan. Ruang tamu ini dipanggil ruang nyata buatan manusia. Okey, dia bukan alam semula jadi buatan manusia. Sebab apa? Manusia yang ciptakan sofa, ciptakan bantal, meja, pintu, langsir dan sebagainya. Jadi ini ialah ruang nyata bagi buatan manusia. Okey, seterusnya kita dah habis belajar ruang nyata. Sekarang kita belajar ruang ilusi pula. Ruang ilusi kebiasaannya wujud pada karya seni visual dan rekaan grafik serta bersifat dua dimensi. Okey, bersifat dua dimensi di mana kita tidak boleh rasa. Okey, kita boleh lihat sahaja. Kita tak boleh pegang lah apa yang terdapat dalam tu. Contohnya lukisan ini. Kita hanya boleh lihat sahaja pemandangan tapi tak bolehlah nak jalan masuk dalam ni. Okey, ini adalah ruang ilusi, hanya ilusi sahaja. Okey, nampak tak? Ruang ilusi ni gambar pertama ialah pemandangan ada rumah. Okey, depan sawah padi, rumah dia ada sawah padi. Okey, ini adalah ruang ilusi. Ruang ilusi hanya pada lukisan, pada karya-karya yang kita lukis. Ini juga ruang ilusi. Okey, jom kita uji minda awak. Awak ingat ke tak? Okey, yang manakah merupakan ruang nyata objek semula jadi? Objek semula jadi. Ruang nyata ya. Okey, A, B, C, D. Okey, cuba awak bagi jawapan. Mana satu? Teng-teng. Okey, jom kita cek. Okey, jawapannya A dan C. Okey, A ni nampak tak pemandangan pokok-pokok, ada tasik, ini adalah alam semula jadi. Dan C, pemandangan di mana kita boleh nampak pelbagai jenis haiwan. Okey, haiwan ini merupakan objek semula jadi juga. Jadi A dan C merupakan jawapannya. Okey, seterusnya yang manakah merupakan ruang nyata objek buatan manusia? Buatan manusia. Cuba awak tengok A, B, C, D. Mana satu? Cuba awak fikirkan. Okey, jom kita cek jawapan. B dan C. B kita nampak pemandangan bangunan. Okey, bangunan-bangunan tinggi. Bangunan-bangunan tinggi diciptakan oleh manusia dan ia merupakan buatan manusia. Dan C ni dekat mana ni? Taman Tema Air. Nampak tu Taman Tema Air ni diciptakan oleh manusia. Ia merupakan buatan manusia. Jadi ini B dan C merupakan ruang nyata objek buatan manusia. Okey, yang terakhir, yang manakah merupakan ruang ilusi karya seni? Okey, cuba kamu pilih A, B, C dan D.
Cing cing. Okey, jom kita lihat jawapannya. B dan D, bagus. B dan D merupakan lukisan. A dan B bukan lukisan, jadi ia merupakan ruang nyata. B dan D lukisan, maka ia adalah ruang ilusi. Nampak tak? Ruang ilusi yang pertama B, lukisan pokok teratai. Okey, bunga teratai, maaf. Okey, D ialah kita nampak macam sampan. Okey, dilukis banyak-banyak-banyak. Okey, bagus. Okey, cikgu nak kamu buat sedikit tugasan. Tugasan yang pertama, murid dikehendaki menghantar gambar berkaitan ruang nyata di dalam WhatsApp. Okey, awak hantar. Tak kisah sama ada ruang nyata alam semula jadi atau buatan manusia. Salah satu sahaja. Contoh yang cikgu berikan, okey, yang pertama ni ialah ruang nyata alam semula jadi. Okey, ni cikgu, okey, nampak tak ada pemandangan? Ini padi, ada awan-awan di atas. Jadi ini ialah ruang nyata alam semula jadi. Hantar salah satu saja. Awak boleh cari gambar-gambar awak sebelum-sebelum ni. Okey, ataupun awak boleh pilih gambar ruang nyata buatan manusia. Ruang nyata buatan manusia ni awak boleh dapat, contohnya ini ruang tamu. Paling dekat dengan awak ruang tamu ada, ruang bilik awak, ruang dapur dan sebagainya. Ataupun dekat luar rumah, awak ambil gambar rumah awak, itu pun ruang nyata. Okey, hantar di WhatsApp. Dan seterusnya, tugasan yang kedua, murid dikehendaki melukis ruang ilusi mengikut kreativiti masing-masing. Contoh ruang ilusi yang cikgu tunjukkan, pertama nampak tak? Lukisan pokok. Lukisan pokok ada, ni lukisan pemandangan di rumah. Maaf, lukisan pemandangan di rumah. Kedua-duanya pemandangan di rumah. Cuma ini ada, satunya ada sungai. Okey. Jadi awak boleh lukis ikut kreativiti awak. Okey, terima kasih. Sebarang masalah boleh hubungi cikgu.